ni saudara, ini tajuk sedap. Maka bersatulah para koruptor nasional. Awal pagi tadi saudara, saya dihubungi oleh seorang ahli parlimen daripada Parti Keadilan. Dia main baik dengan saya. Dia bertanya dengan saya, sejauh mana benarnya katanya bahawa mengatakan bahawa ada rumours ataupun ada kabar angin. Saya kata itu kabar angin. Katanya 10 orang ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional tarik sokongan dan sebagainya. Saya kata tak ada benda tu. Saya tak dapat lagi berita. Malahan katanya bahawa ada pula bertanya apakah benar andai Datuk Seri Najib tidak mendapat pengampunan, maka warga UMNO akan memberontak serta menarik sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zahid Hamidi. Pula dah satu cerita lagi. Jadi saya dipahamkan juga. Dia bertanya dengan saya. Dia bertanya benar ke, dia kata ada tokoh tersohor koruptor negara sedang mengumpulkan dana bersama para koruptor. Kerana mereka berusaha untuk menjatuhkan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dilihat sudah pun masuk gear 3 dan gear 4 untuk membasmi korupsi di negara kita ini. Jadi katanya selagi anjung kuasa diterajuhi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka para koruptor ini mereka merasakan mereka tidak selamat. Jadi sebab itu lagi cepat dijatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Datuk Zahid Hamidi, maka legalah mereka dalam tindakan-tindakan yang sedang dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah untuk menilai, menyiasat mereka. Ini sedang berlaku saudara. Malahan bukan hanya di kalangan Parti Pembangkang. Pagi tadi kabarnya Menteri Sumber Manusia juga daripada Parti DAP pun telah dipanggil ke Suruhanjaya Pencegahan Rasuah untuk menjawab beberapa persoalan tentang adanya tuduhan mengatakan berlaku korupsi di kementerian tersebut berhubung tentang pengambilan tenaga kerja dari luar. Jadi ertinya sekarang saudara, para koruptor ini mereka sudah pun kemiangan. Dah miang ni sekarang ni. Jadi cara paling mudah adalah jatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim di ajang kuasa si perdana, maka lega sedikit kalau pimpinan baru yang sealiran dengan mereka mengambil alih. Itu yang saya katakan dalam keadaan sekarang ni, kenapa itu isunya. Sebab itu saudara, menurut pemanggil sebut dia menyatakan bukan ratusan ringgit, bukan jutaan ringgit, malahan para koruptor ni sedang mengumpul dana sampai berbilion untuk memastikan berlakunya tindakan tersebut. Saya kata, bagi saya lah, orang boleh kumpul wang, tetapi tidak mungkin ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional akan melakukan tindakan sedemikian. Ditanya dengan saya lagi, macam mana dengan Sarawak? Saya kata kalau di Sarawak, mana-mana ahli parlimen yang mewujudkan suasana sedemikian, mereka akan diumpat, dikeji, dihina, dan mereka akan mendapat tentangan paling hebat daripada warga Sarawak. Kerana inilah pertama kali dalam sejarah warga Sarawak diangkat sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi saya kata, yang rumah apa risau sangat ni? Dia kata dia mendapat berita nak tanya dengan saya sama ada saya dapat tahu benar ke tak benar. Saya kata tak ada. Tapi tak tahulah, saya kata kalau secara senyap, memanglah para koruptor sekarang ni dalam keadaan miang. Kerana lepas satu ketedah secara Aziz Abdullah, betul, blok kerajaan pun kena dakwa. Bukan daripada blok Parti Pembangkang, yang daripada kerajaan. Contoh saya katakan, ini mantan Menteri Besar Perlis pun kena bawa ke mahkamah. Begitu juga Menteri Kementerian Sumber Manusia juga sudah dipanggil. Apakah ada elemen-elemen korupsi? Ertinya apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tak pilih sama ada kawan ataupun lawan, asalkan mereka tidak terlibat dalam PDIA. Salah. Tapi dia dah bagi jelas, memang beliau hasratnya untuk memerangi to the core ataupun sampai ke akar umbi masalah korupsi ini. Mereka termiang saudara, satu persatu. Dan jangan lupa saudara, saya dah cakap 3-4 malam dulu pun bahawa inilah agenda terpenting yang mahu dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana sewaktu beliau menjadi memangku jawatan Perdana Menteri, beliau telah pun melakukan pindahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah. Itulah yang membuatkan tercetusnya macam-macam masalah terhadap beliau kerana para koruptor tidak senang. Ini koruptor sahaja bukan individu tertentu.
Dan saya dengar juga tadi, saya ada satu bloggers ataupun yang buat channel, dia kata bahawa apa yang berlaku sekarang ni, kalaulah orang politik dah kurang politiknya, kementerian dah agak dibersihkan. Alhamdulillah, insya-Allah tata loka, tata kelola sudah mula menjurus kepada tiada ketirisan, tiada korupsi. Tapi katanya bagaimana dengan pejabat-pejabat ataupun mereka yang berada di berkuasa di di majlis perbandaran ataupun majlis daerah. Saya katakan semalam saya dah bagi tahu. Semalam saya dah bagi tahu bahawa sebagai contoh, kalaulah mereka berhasrat hanya untuk memikirkan soal keuntungan, maka peniaga-peniaga pasar Ramadan yang tertekan, mereka lah yang mereka terkeskan. Tuan Samsul Syam, Saudara Mazlan Daud, saya tak mau menyebut satu persatu saya nama-nama itu, sebab itu biarlah SPRM yang menentukan. Tetapi saya nak jelaskan, contohnya pasar Ramadan, sepatutnya para pengusaha pasar Ramadan, peniaga-peniaga di situ tak sepatutnya dikenakan sewa tapak yang tinggi. Apabila dikenakan sewa tapak yang tinggi, maka pelanggan-pelanggan, orang ramai berurusan untuk mendapatkan juadah berbuka puasa pun terpaksa membayar harga yang tinggi. Malahan ada pula kata-kata, kononnya saya tak tahulah, kita minta kalau boleh SPRM boleh buat siasatan lah. Adanya pula orang tengah yang memastikan tempat ini, tapak ini untuk orang itu, untuk orang ini. Dan mungkin ada elemen Saudara Samsul Syam di Kementerian Sumber Manusia ni kawan skuad siasat. Ada kontrak ke? Saya tak tahu yang itu. Yang saya dapat tahu, SPRM telah pun menyiasat. Dan kita minta agar SPRM menyiasatlah majlis bandaran. Sebab itu, cuma saya tak bersetuju lah. Macam dia pun mengutarakan pandangan macam mana di Parti Muda mahukan supaya Datuk Bandar ataupun yang di-Ketua Majlis Bandaran itu diadakan pilihan raya. Saya kata kalau itu berlaku, uyuklah kita, saya. Dan saya yakin dalam keadaan sekarang ini semua itu dapat dipantau. Dan saya mengharapkan bahawa negara segera pulihlah. Tapi bagaimanapun, saya nak bagi tahu saya, menurut Pemanggi sebut, dia kata the war is begin. Saya kata the war telah pun bermula sejak Datuk Anwar Ibrahim mengangkat sumpah, dan apabila dilihat beliau berterusan untuk menekankan mahu tindakan diambil terhadap mereka yang terlibat dalam korupsi. Ini yang sedang dilakukan. Sebab itu, suka tak suka, macam-macam cerita yang cuba diajukan atas kepimpinan. Ada pula yang buat dalam tempoh 4 bulan ini gagal. Segala-galanya lah dikatakan gagal pimpinan. Matlamatnya lah yang tak ada untuk menarik perhatian rakyat agar hilang keyakinan pada Anwar Ibrahim supaya beliau tidak berada di anjung kuasa di Sri Perdana, maka para koruptor nasional, itu aja matlamat. Siapa nak jadi Perdana Menteri, mereka tak ambil kisah, asalkan jangan sentuh tubuh badan mereka. Ini tidak boleh dibiarkan. Sebab itu Datuk Anwar Ibrahim bersama dengan Datuk Zahid Hamidi, memang dua-dua ini adalah dua watak yang dari dulu lagi saya ingat waktu dalam pergerakan pemuda lagi. Datuk Sri Zahid Hamidi sebagai Ketua Pemuda, Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri waktu itu telah pun melontarkan isu KKN, korupsi, kolonisme, nepotisme, yang pihak muda waktu itu mahu menentang habis-habisan. Secara Abdul Halim Majid, dia kata insya-Allah soal korupsi ini dapat dipantau asalkan Perdana Menteri yang ke-10 iaitu Anwar Ibrahim ini berada di anjung kuasa. Tapi sebab itu usaha sedang dilakukan. That's why dia kata, pemanggil pagi tadi, dia kata the war is begin. Dia pun bertanya dengan saya kata tak ada. Mengikut pengetahuan saya, tidak terdengar pun ada sebarang urusan ataupun sebarang usaha. Malahan di kalangan pimpinan UMNO di peringkat majlis tinggi, intaknya, kukuh. Di samping itu, apa yang berlaku sekarang ini, Sekretariat Perpaduan semakin mantap untuk menjalin hubungan keakraban supaya tidak diwujudkan sebarang permasalahan. Tapi mereka mewujudkan macam-macam persepsi. Ada yang sentuh parti DAP, ada yang kata parti keadilan, ada yang mengata pimpinan dalam parti amanah. Ada pula kadang-kadang, ada saya cakap, kadang-kadang teman-teman daripada parti keadilan pula pun
menyinggung dengan pimpinan UMNO. Ini tak baik saya. Seharusnya kita dah satu. Saya nak bagi tahu, ini apa yang berlaku sama juga zaman waktu kita mewujudkan Muafakat Nasional. Apabila UMNO bersama dengan PAS mewujudkan Muafakat Nasional, itu ketakutan kepada pembangkang. Mereka akan mengalami kegagalan dan kekalahan. Dan itu terbukti apabila diadakan pilihan raya satu demi satu pilihan raya kecil, semua menang. Sebab itu mereka melaksanakan usaha untuk memecahkan ikatan perpaduan antara UMNO dengan PAS waktu itu dan jelmaan. Sebab itu saya ingin mengingatkan pada Datuk Seri Dr. Ashraf Wajidi harus berhati-hati. Serangan ini tidak akan terhenti. Mereka berusaha untuk memecahkan perpaduan ini dan membolehkan Datuk Seri Anwar Ibrahim disingkirkan dari anjung kuasa. Itu matlamat. Kerana selagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, selagi Datuk Zahid Hamidi memimpin UMNO dan berada dalam kerajaan perpaduan ini, mereka tidak selamat. Para koruptor nasional sedang bersatu sekarang ini untuk mencari upaya. Dan adalah macam-macam cerita kita dengar lah. Saya tak mau report. Bagi saya, apa yang berlaku pada orang lain, mereka punya hal. Ada yang buat laporan polis, ada yang buat begitu. Segala-galanya adalah untuk membayangkan bahawa kepimpinan negara hari ini dalam keadaan cacar marbah. Itu saja matlamat saya. Untuk mengurangkan keyakinan rakyat, akhirnya boleh membuatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pimpinan perpaduan ini tersingkir dari anjung kuasa distrik perdana. Itu matlamatnya. Saya selalu katakan sekarang ni, kalau okeylah kalau mereka berjaya, siapa nak nanti sebagai Perdana Menteri? Siapa? Dalam keadaan sekarang, sepatutnya kita sama-sama menyantuni sama kita. Jangan wujudkan perbalahan. Jangan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang selalu saya kata membabi buta. Akhirnya kita sama kita berbalah dan keharmonian di kalangan pimpinan juga tergugat. Sama ada daripada DAP ke, daripada Parti Amanah ke, ataupun daripada Keadilan ataupun UMNO. Sekarang ni kita ceasefire, kita menghadapi sebab the war is begin. Peperangan kali ini bukan peperangan antara pimpinan parti perpaduan angkatan perpaduan ini dengan pembangkang saja, tetapi para koruptor. Mereka sedang berusaha. Tak tidur malam saya. Bagi mereka yang tahu bahawa diri mereka tidak selamat. BN pecah, Pakatan Harapan Barisan Nasional pecah, tubuh belah. Itu kata Taufik Yusof. Itu katanya. Mereka berusaha. Dan saya yakin insya-Allah atas kebijaksanaan pimpinan perpaduan ini, saya rasa semua itu dapat diusaikan